Jom kita belajar tajuk baru. Bagaimanakah anda melukis, melabel dan menamakan poligon? Mari kita baca standard pembelajaran dulu. Okey, pada akhir pembelajaran ini kita akan dapat belajar bagaimana nak melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel. Okey, so lepas kita belajar melukis, kita perlu melabel setiap bucu poligon yang kita lukis tu. Okey, dengan menggunakan huruf. Okey, huruf A sampai Z itulah. Okey, lepas tu kita boleh guna huruf apa-apa sahaja, tak kisah, ikut suka hati kita. Tapi ingat kita kena tulis dalam bentuk huruf besar. Okey, dan menamakan poligon. Okey, so nanti kita belajarlah, nanti saya akan tunjuk contoh pelajar. Okey, jom kita tengok sama-sama. Poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Okay, mari kita tengok yang pertama. Kalau yang ada 3 sisi, kita akan namakan sebagai segitiga. Kalau yang ada 4 sisi, kita namakan sebagai sisi 4. Nah, yang ini kenapa kita tak tulis segi 4? Okey, sebenarnya kalau yang sisi 4 tu sebenarnya ada banyak. Kita ada segi 4 tepat. Lepas tu kita ada segi 4 sama. Lepas tu kita ada lelayang. Okey, dan kita ada beberapa lagi jenis poligon yang bersisi 4. Okey, itulah sebab kita tak boleh terus namakan sebagai segi 4. Kalau segi 4 tu maksudnya dia sama ada segi 4 tepat ataupun segi 4 sama sahaja. Itulah sebab ingat, untuk poligon yang ada 4 sisi, kita namakan sebagai sisi 4 dulu. Secara generalnya lah. Okay, nanti kalau secara spesifik, secara lebih mendalam, nanti kita akan namakan setiap satu tu. Katakan ini kita tak boleh namakan sebagai sisi 4 sebab kita dah tahu, melalui ciri-ciri dia kita dah tahu ini adalah segi 4 tepat. Melalui ciri-ciri dia saya tahu ini adalah segi 4 sama. Melalui ciri-ciri ni, ciri-ciri yang tertentu saya boleh tahu bahawa ini adalah lelayang. Okey, sisi 4 tu secara keseluruhan maksudnya. Okey, boleh Lepas tu, untuk yang ada 5 sisi, kita namakan sebagai pentagon. So, kenapa dia namakan sebagai pentagon? Okay. Pernah tengok pen yang mahal tak? Kalau awak pernah tengok pen yang mahal, awak akan tahu. Okay? Tip bagi pen ni, tempat yang nak menulis, nak keluarkan ink tu. Depan ini, kepala dia tu sebenarnya ada 5 sisi. Bentuk dia macam pen. Okey, itulah sebab pentagon itu kita untuk yang 5 sisi kita namakan sebagai pentagon. Sebab bentuk dia macam yang bentuk pen tu. Okey, boleh Lepas tu kita ada 6 sisi tu kita namakan sebagai hexagon. 7 sisi tu kita namakan sebagai heptagon. Okey, so untuk hexagon dengan heptagon, kebanyakan pelajar dia akan keliru apabila masa nak menghafal tu. Okey, sebab ada ramai yang akan confuse heptagon dengan hexagon. Mana satu yang 6 sisi, mana satu yang 7 sisi. Sekarang saya ajar satu cara yang sangat senang. Tahu kan gula-gula hex? Pedas kan yang warna hitam tu? Yang plastik plastik yang membalut gula-gula tu warna merah tu kan? Gula-gula tu warna hitam tu. Gula-gula hex ni sangat pedas. So lepas makan gula-gula hex sebab terlalu pedas, awak jerit, "Help! Help! Somebody please help me." Katakan. Okay, so lepas makan gula-gula hex, awak jerit help sebab pedas sangat. So, ingat. Hexagon dulu, baru heptagon. Makan gula-gula hex, lepas tu minta tolong help. So, hex, help. Okay, so awak, dengan cara ni saya rasa awak dah tak akan keliru. Okay, yang mana satu dulu? Mana satu yang 6 sisi, mana satu yang 7 sisi? Okay, so awak dah boleh dapat hafal hexagon tu 6 sisi, heptagon tu 7 sisi. Okay, seterusnya untuk yang 8 sisi kita namakan sebagai octagon. Pelajar mesti pernah dengar yang ni kan, octopus. Sejenis sotong. Okay, yang dia ada 8 kaki. Kaki ke lengan pelajar? Dia lebih kurang macam tu lah, dia ada 8 kaki ataupun lengan tu. Okay, so tu awak teringat octopus. Octopus ada 8. So, 8 sisi. Okay, so untuk yang 9 sisi, kita namakan sebagai nonagon. Sebab nona itu maksudnya 9. So, nonagon poligon yang ada 9 sisi. Boleh pelajar? Yang seterusnya, yang ada 10 sisi, kita namakan sebagai dekagon. Okay, kita tahu kan, satu dekad tu berapa tahun pelajar? 10 tahun. So, dekagon tu ada 10 sisi. Poligon yang ada 10 sisi. Baik pelajar,
Sekarang kita sudah tahu nama poligon mengikut bilangan sisinya. Okay, so jangan lupa kalau ada masa nanti sila hafal hafal nama poligon-poligon ini. Okay, soalan biasanya dia akan tanya. Okay, bagi poligon yang ada 7 sisi, apakah nama poligon itu? Awak kena jawab heptagon katakan. So please, okay, ada masa tu pergi hafal lah. Okay. Seterusnya, apa yang kita nak belajar di sini? Suatu poligon boleh dilukis dengan mengikut langkah-langkah berikut. Maksudnya sekarang kita nak belajar bagaimana nak melukis poligon. Kenapa dia guna perkataan melukis? Okey, dia tak guna perkataan membina. Okey, sebab apa? Okey, kalau awak perasan di sini, awak nampak tak sebenarnya setiap poligon yang di sini, panjang sisi mereka tak sama. Contoh tengok heptagon ini. Nampak sisi ini pendek. Tapi sisi ini panjang. Sisi ini pendek. Sisi ini sederhana. Nampak tak? Setiap sisi dia sebenarnya panjang tak sama. Okey? Dan kalau awak perasan, bukan sahaja heptagon. Awak tengok, poligon lain pun sama. Boleh kata hampir semua sisi mereka tak sama panjang. Okey, so sebenarnya poligon yang ditunjukkan dalam buku teks awak ni semua adalah poligon yang tidak sekata. Poligon yang tak sekata. Okay, so sebab kalau yang poligon yang sekata, kita perlu membina menggunakan jangka sudut, menggunakan pembaris dengan mengukur dengan tepat. Sebab untuk poligon yang sekata, panjang setiap sisi wajib sama dan sudut pedalaman setiap satu bucu wajib sama. Contoh sudut kat dalam ni semua wajib sama. Dan setiap panjang sisi ini wajib sama. Itu baru kita boleh namakan sebagai poligon sekata. Untuk tahap korang tak payah belajar bagaimana nak membina poligon yang sekata. Okey, awak hanya perlu belajar bagaimana nak melukis je. Okey, poligon yang tak sekata. Okey, sebab senang. Kita tak payah pergi ukur berapa sudut pedalaman dia setiap satu bucu. Okey, lepas tu kita tak payah pastikan semua sisinya sama panjang, tak payah. Okey, asalkan kita dapat buat satu poligon mengikut sisi yang diberi, itu dah cukup dah. Okey, jom kita tengok langkah-langkah dia dulu First, kenal pasti bilangan sisi poligon. Okay, so maksudnya soalan suruh kita lukis poligon yang berapa sisi. Kita kena tengok dulu berapa sisi dulu. Okay, lepas tu tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Katakan dia nak kita lukis 7 sisi. So, kita perlu tandakan 7 titik pada buku kotak kita. Okay, so kalau tak ada buku kotak tak apa. Boleh je tanda pada kertas yang conteng ke, kertas A4 ke, kertas kajang pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita sambungkan semua titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup. Lepas tu labelkan bucu-bucu dan namakan poligon itu. Okay, bagaimana nak buat? Jom kita tengok contoh 2. Kita buat sama-sama. Lukis sebuah poligon dengan 6 sisi. Okay, so first step, kita perlu tahu berapa sisi dulu. Kalau ada 6 sisi, maksudnya nanti saya perlu buat 6 titik. Okay, kemudian labelkan dan namakan poligon tu. So, senang sahaja. Kalau awak ada buku kotak, awak cari je bucu kotak. Lepas tu awak buat titik. Ada 6 sisi, so kena buat 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu saya sambung semua titik ini. Okey, saya guna garis yang warna purple. Okey, so sekarang saya mula sambung semua titik ni. Tereng. Lepas tu lagi. Tereng. Lagi. Kalau awak guna pensel dengan pembaris, laju je buat. Tapi cikgu sebab buat dengan laptop kan. So slow sikit, minta maaf. Sabar pelajar. Maafkan. Okey, lepas tu last. Yes, saya dah berjaya. Okey, membina satu poligon yang ada 6 sisi. Saya semak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Okey, lepas saya dah bina, saya dah sambungkan semua titik tu. Okey, lepas tu labelkan bucu-bucu. So, labelkan bucu tu awak boleh namakan dia dengan huruf. Katakan saya namakan sebagai A, B, C, D, E, F. Okey, sekarang saya semak.
Betul ke semua bucu saya dah habis label? So, nak semak macam mana? Dalam 9.1 kita dah belajar kan? Okey, kalau bilangan sisi dengan bilangan bucu sebenarnya sama. So, kalau ada 6 sisi, maksudnya untuk poligon ini kita ada 6 bucu. Kita semak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Ke-6 bucu saya dah labelkan dengan huruf. So, settle. Okay, sekarang kita nak namakan poligon ini. So, apakah nama poligon ini? Poligon ini ialah ada 6 sisi. So, nama poligon ini hexagon. So, nama untuk hexagon ini A, B, C, D, E, F. Okay, mungkin awak akan tanya, cikgu, mesti mula dengan A ke? Boleh tak saya mula namakan dengan B? Boleh? Kalau awak nak namakan B, C, D, E, F, A, boleh? Tak ada masalah. Ataupun awak nak namakan D, C, B, A, F, E. No problem. Memang boleh. Memang boleh. Tak ada masalah. Belajar. Okey, asalkan awak kena ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Jangan awak lompat. Katakan awak namakan A, C, B, F, E, D. Tak boleh lah macam tu. Okey, sebab ini satu poligon, satu bentuk yang tertutup. Awak kena namakan mengikut turutan. Okey, sebaik-baiknya ikut alfabet, ikut abjad. Okey, boleh ya belajar. So ini yang ini terangkan dekat sini lah. Okey, kalau awak nak namakan ini sebagai P, Q, R, S pun boleh. T, U, macam ni pun boleh. Tak semestinya mesti mula dengan A, pelajar. Okey, ataupun awak nak mula dengan M, N, O, P, Q, R ke? Tak ada masalah. Asalkan kalau boleh ikut alfabet. Okey, kalau awak nak guna A, B, lepas tu P, Q, lepas tu C, F katakan, boleh bukan tak boleh, tapi macam nampak tak kemas pelajar. Okey, kalau boleh ikut abjad, ikut alfabet. Okey, boleh ya pelajar. Okey, untuk yang seterusnya, ini kena berhati-hati. Pastikan tiada 3 atau lebih titik dan ditandakan sebaris semasa melukis suatu poligon. Kenapa dia cakap macam tu? Contoh, katakan tadi saya buat 6 sisi kan, so ada 6 titik Contoh sekarang saya buat 3 titik pada satu baris. Okay, lepas tu saya buat lagi 3 titik yang lain. Okay, sekarang katakan saya nak sambungkan. Cuba awak tengok Ini tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Ini pun tak ada masalah. Sekarang yang akan jadi masalah yang di sini. Awak nampak 3 titik yang sebaris Kalau saya sambungkan titik yang sebaris ni, ini sebenarnya berapa sisi? Awak nampak tak ini berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Padahal tadi saya nak lukis yang 6 sisi. So, kalau awak ada 3 titik yang berada pada satu baris, awak akan hilangkan 1 titik. Maksudnya di sini titik ini awak akan tak nampak ada bucu. Jangan lupa, bilangan sisi wajib sama dengan bilangan bucu. Tadi kita mula dengan 6 titik. Tapi bila kita lukis tu tiba-tiba dia jadi 5 sisi. So dah salah. Setiap titik ini sebenarnya menjadi satu bucu tau pelajar. Awak perasan tak? Perasan kan? Tapi titik ini kalau saya sebaris, tengok. Sini ada 3. Saya guna yang ni. 3 titik yang berada dalam sebaris. So salah satu titik yang kat tengah-tengah ini, dia dah tak jadi bucu. So maksudnya satu bucu dah hilang. So sekarang tinggal 5 sisi je. Dah salah lah tu. Okey, so ingat jangan ada 3 titik yang berada pada satu baris. Okey, awak kena berhati-hati ya. Okey, so saya harap dengan itu awak boleh cuba menjawab latih diri 9.1B pada muka surat 205 dalam buku teks awak. Senang je. Awak ikut jalan kerja yang macam cikgu buat dalam contoh 2 ni. Okey, boleh 3 soalan je. Seterusnya, saya nak korang jawab juga mahir diri 9.1. Okey, mahir diri 9.1 pada muka surat 205 juga. Dalam buku teks awak ya. Okey, untuk soalan 1A,
Senang je awak nak jawab benar atau palsu. Untuk soalan 1B, awak kena kira dulu. Betul tak untuk poligon yang ada 12 sisi tu perpenjuru dia 54? Kalau ya, benar. Kalau tidak, palsu. Okey, nak kira macam mana? Ingat balik, tengok balik yang video 9.1a. Awak dah belajar sebenarnya. Guna formula tu, senang. N kurungan N tolak 3 bahagi 2. Guna yang tu. Tengok betul tak dapat 54. Okey. Lepas tu nombor 2. Ini yang saya nak terangkan sikit. Lukis sebuah poligon dengan 8 sisi. Kemudian labelkan dan namakan poligon itu. Okey. So untuk poligon yang 8 sisi ini saya nak korang semua ikut yang saya buat ni. Okey. Ini saya buat pada yang kotak. So nanti awak ikut je bilangan kotak yang saya buat ni. Awak ikut. Ikut sebiji macam yang cikgu buat ni Okey, lepas tu awak labelkan setiap bucu dengan huruf. Awak labelkan setiap bucu ni dengan huruf. Lepas itu, awak namakan. Untuk poligon yang ada 8 sisi, apakah nama poligon ini? Awak bagi nama. Buat macam tadi 9.1b kan? Apa yang awak buat kat 9.1b? Awak ikut je. Okey, untuk soalan ni. Soalan nombor 2 ni. Okey, kemudian awak tambah lagi satu. Dia nak awak lukis perpenjuru. Ingat lagi kan? Perpenjuru tu nak lukis macam mana? Okay, so rujuk balik video 9.1a tu. Okay, saya dah ajar macam mana nak lukis perpenjuru bagi setiap bucu ni. Okay, lepas tu awak lukis. Kalau ada pen yang warna-warni lagi bagus. Awak guna pen yang warna-warni untuk buat penjuru. Nanti akan sangat cantik. Okay, belajar Please cuba buat yang ni So itu sahaja. Selamat menjawab.